Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh dengar Boleh. suara cikgu dengan jelas? Okey. Jadi terima kasih hadir ke kelas pada hari ini. Cikgu tengok ada 2 orang lagi yang belum hadir. Tapi tak apa, majoriti hadir pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan membuat aktiviti pembentangan projek RBT tingkatan 3. Tapi sebelum kita buat pembentangan, cikgu nak tanya dulu. Ingat lagi tak apa topik-topik yang, subtopik yang telah kita belajar dalam bab 2 ni? Okey, ingat lagi tak? Apa subtopik yang telah kita belajar dalam bab 2 ni? Cuba tulis sikit dekat komen, cikgu tengok dulu sebelum cikgu bagi tahu. Dalam bab 2 ni apa yang kita belajar? Okey, konsep SMART. Lagi? Nak jawab guna mic pun boleh, nak jawab guna chatting, bahagian chatting pun boleh. Baru seorang. Lika ingat konsep SMART dia. Lagi? Pelajar lain mana? Project brief. Okey. Lagi? 2 orang ke kelas ni? Pengiraan kos, samalah pengiraan kos menggunakan konsep SMART. Okey, dalam banyak-banyak bab 2 itu je yang kamu ingat Lagi? Dah tak ada dah. Daripada awal, cuba senaraikan daripada awal kita buat apa mula-mula. Masa kita mula-mula masuk bab 2, kita kena buat apa? Okay, pemilihan teknologi. Lagi apa lagi? Borang kajian pelanggan, aplikasi teknologi. Lagi? Siapa yang belum tulis apa-apa ni? Wong Ziming, tak ada jawapan pun. Tam Jingling. Kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Okey, penyelesaian masalah inventif. Aplikasi teknologi. Yam Zilin, Enzi, Zitujaen. Tak ada respon pun. Pencanggahan parameter. Okey, lagi. Okey, betul lah tu. Itu semua adalah apa yang telah kita belajar sepanjang bab 2 lah. Okey, bagus ramai yang ingat. Okey, sebelum tu cikgu revise balik lah apa yang telah kita belajar. Okey, mula-mula kita masuk bab 2 ni, kita masuk SP 2.1.1 menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan juga project brief. Selepas tu kita kena mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Okey, selepas kenal teknologi, pilih teknologi. Ni kenal pasti dulu apa teknologi yang kita boleh gunakan. Lepas tu pelajar perlu merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk lakaran. So kat sini pelajar kena membuat lakaran idea, kemudian lakaran D, lakaran 3D, apa lagi, lakaran ceraian, lakaran isometrik dan sebagainya lah. Okey, ni termasuk 2.14 menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat. Seterusnya pelajar perlu sediakan jadual kerja, membuat senarai bahan, peralatan dan juga bajet produk, menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Ini pembinaan projek. Kemudian bila dah hasilkan projek berfungsi, pelajar kena membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk. Serta ni yang terakhir lah yang kamu kena buat, membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian, dan yang terakhir ialah menyediakan dokumentasi. Ini adalah keseluruhan bab 2. Okey, jadi siapa yang dah siap tu bentang dululah. Okey, nanti pembentangan tu kita sambung selepas. Jadi untuk pembentangan projek hari ini, TP dia masih lagi dalam TP 9 lah.
menghasilkan produk yang mencapai objektif dan membuat dokumentasi secara sistematik. Dan untuk pembentangan nanti boleh kenalkan produk kamu kepada cikgu dan rakan-rakan. Nyatakan apa fungsi produk kamu, terangkan dari segi reka bentuk, apa keistimewaan dia, dan seterusnya terangkan proses pengujian dan penilaian yang telah dibuat, apa hasilnya, boleh tunjukkan video kalau ada video, dan last sekali cadangan penambahbaikan. Okey, pelajar lain dengar pembentangan daripada rakan kamu, kemudian bila bahagian komen nanti cadangan penambahbaikan, cikgu nak kamu bagi cadangan membina kepada rakan kamu. Cadangan membina ni penting untuk rakan kamu buat penambahbaikan pada produk. So dia boleh tambah dalam dokumentasi dia tentang penambahbaikan yang dicadangkan. Okey. Boleh bagi komen tentang kebaikan dan kelemahan produk tu. Semua orang perlu take part bagi komen. Okey. Jadi kalau tak ada jadi kita boleh mulakan sekarang lah. Okey, siapa yang nak mula dulu? Zihui yang dah siap 100% tu Zihui ke? Ya, cukup. Okey. Zihui boleh bentangkan? Sekarang. Ya, boleh mula. Boleh. Okey. Nanti share. Present tekan present now tu tunjuklah bahan kamu. Cikgu boleh lihat tak? Boleh? Cikgu saya start sekarang. Boleh. Selamat sejahtera kepada Cikgu Aniza dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya... Kenapa tak tekan semua tu? Slideshow. Tekan slideshow. Nanti tak nampak pula kalau kamu letak animation ke, tak nampak kalau tak tekan slideshow. Okey. Okey, boleh mula. Selamat sejahtera kepada Cikgu Aniza dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan produk saya, iaitu pengasah pensel automatik. Ini produk saya. Dan slide seterusnya ialah produk asal. Produk ini merupakan produk asal saya. Masalah yang dihadapi ialah kanak-kanak tidak boleh memutarkan pemutar pengasah pensel dengan mudah dan kurang bertenaga. Modal fungsi produk asal saya. Garisan berinteraksi ini merupakan bermaksud berguna atau normal. Badan ini memegang penyepit, lubang pengorek, bekas dan pemutar. Manakala tangan memegang badan dan memegang penyepit. Penyepit ini memegang pensel dan juga lubang pengorek. Pemutar mengasah pensel. Garisan berinteraksi ini merupakan berguna tetapi tidak mencukupi. Tangan memutarkan pemutar. Garisan berinteraksi ini bermaksud bahagian yang mempunyai masalah. Oleh itu, tenaga tidak cukupi akan meletakkan tangan. Slide ini merupakan analisis berantai punca dan kesan. Kanak-kanak tidak boleh memutarkan pemutar pengasah pensel dengan mudah dan kurang bertenaga. Mengapa? Kerana tangan menjadi lenguh. Mengapa tangan akan menjadi lenguh? Kerana perlu putar banyak kali untuk mendapatkan hasil yang tajam. Kerana ini merupakan kehendak manusia. Percanggahan parameter saya gunakan ialah nombor 2, berat objek tidak bergerak. Kaedah penyelesaian masalah secara inventif ialah masalah inventif masalah ruang kerana masalah kelengguhan tangan. Cadangan pemilihan inventif saya ialah pengestrakan taking out. Membuang pemutar kerana pemutar mengganggu kehendak manusia jika perlu mengasah dengan cepat.
Pengasah pensel akan menjadi otomatik dengan Swiss. Kanak-kanak dapat mengasah pensel dengan mudah. Aplikasi teknologi yang dipilih oleh produk saya ialah reka bentuk elektrik. Litar elektrik yang mempunyai motor, bateri, snap bateri dan Swiss tekan tutup akan berfungsi sebagai mengasah pensel. Selain itu, aplikasi teknologi yang kedua ialah teknologi pembuatan. Epoksi digunakan sebagai perumahan litar elektrik. Epoksi dapat meningkatkan nilai estetika produk dan menarik minat pelanggan untuk membelinya. Konsep penghasilan idea saya ialah fungsi mengikut produk kerana perumahan menentukan bagaimana produk akan berfungsi. Ini merupakan lakaran akhir 3D bermaklumat. Lakaran akhir 3D bermaklumat ini mengandungi elemen seperti garisan, bentuk, warna, nilai, saiz, tekstur, rupa dan prinsip. Prinsip ini merupakan keseimbangan, keringkasan, kesatuan, kontras. Bahan yang saya gunakan untuk menghasilkan produk pengasah pensel otomatik ini ialah epoksi resin dan hardener, bateri 9W, motor AT 12W, Swiss tekan tutup, snap bateri dan pengasah. Seterusnya, saya mengirakan kos pengeluaran dan kos bahan. Gambar ini merupakan kos pengeluaran. Dalam itu adalah kos bahan. Jumlah kos bahan saya ialah 3,688. Slide ini merupakan kos pengeluaran. Pertama, kos bahan yang telah dicapkan dalam slide atas. Selain itu ialah kos upah. Kos upah ialah 800. Kos overhead ialah RM35. Jumlah kos ialah RM44,823. Kos pengeluaran untuk seunit ialah menggunakan jumlah kos dan diwat kepada 100, iaitu RM48.23. Kos jualan saya ialah RM67.52. Saya akan menguntung 40%, iaitu RM19.29. Slide ini merupakan proses kerja saya. Dalam slide ini akan menunjukkan gambar dan penerangan, mengukur, menanda dan memotong bahan. Saya menuangkan epoksi resin dan hardener ke dalam gelas pengukur dengan ratio 3:1. Mencampur epoksi resin dan hardener bersama-sama dan mengaduk sepenuhnya sehingga kelihatan transparansi. Seterusnya, saya menuangkan epoksi tersebut ke dalam acuan dengan menitis pewarna dan membiarkan kering selama 2 hingga 3 hari. Saya dapat mengeluarkan epoksi yang sudah kering sepenuhnya daripada acuan. Langkah yang kedua proses kerja saya ialah membina dan mencantum bahagian-bahagian produk. Saya melekat epoksi di tengah serta perumah tepi dan juga melekat penutup bawah dengan kemas. Seterusnya, saya menggunakan mesin gerudi menggerudi lubang di tengah pengasah untuk melekat lubang pengasah dan motor AT dengan menggunakan hot glue gun. Motor AT serta pengasah akan melekat di tengah perumah. Selain itu, saya juga menggabungkan litar elektrik seperti bateri, motor AT, Swiss tekan tutup dan wire bersama-sama.
Saya juga akan memastikan litar elektrik dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya, meletakkan switch tekan tutup di penutup atas. Saya akan melekat perumahan motor dan pengasah di hadapannya. Melekat penutup atas serta perumahan bateri. Saya akan memastikan semua litar elektrik mempunyai perumahannya dan melekat bekas sampah dengan kemas. Proses kerja yang ketiga ialah membuat kemasan. Kemasan yang saya buat ialah menggunakan cat sembur menyembur di atas permukaan bekas sampah supaya kelihatan kemas. Dan saya akan membiarkan bekas sampah yang disembur pada permukaannya kering sepenuhnya. Sehingga ini produk saya sudah siap. Seterusnya, saya menjalankan pengujian dan penilaian kefungsian produk. Kaedah atau jenis ujian yang saya pilih ialah ujian kefungsian. Saya akan merekodkan masa dalam minit yang diambil oleh pengasah pensel automatik untuk mengasah pensel sehingga tajam. Ini merupakan gambar saya menggunakan pengasah pensel manual. Dan ini merupakan gambar saya menggunakan pengasah pensel automatik. Keputusan pengujian ini ialah pengasah pensel manual mengambil masa selama 2 minit untuk mengasah pensel. Manakala pengasah pensel automatik mengambil masa selama 1 minit untuk mengasah pensel dengan lebih cepat dan mudah. Seterusnya, saya akan membentangkan kekuatan produk saya ini. Kekuatan pertama produk saya ialah boleh digunakan untuk mengasah pensel tetapi tidak dapat mengasah sepenuhnya. Kekuatan yang kedua ialah hanya mengambil masa selama 1 minit untuk mengasah sebatang pensel. Kekuatan yang ketiga ialah produk ini ringan dan boleh dikendalikan dengan mudah. Kekuatan yang keempat ialah switch untuk on-off produk mudah dicapai. Kekuatan yang kelima ialah reka bentuk produk ringkas dan menarik. Kekuatan yang keenam ialah penggunaan epoksi berkualiti tinggi meningkatkan ketahanan produk. Kekuatan yang ketujuh ialah produk selamat digunakan kerana tiada bahagian yang tajam. Kekuatan yang akhirnya ialah litar terlindung dan ditutup dengan kemas. Slide ini merupakan kelemahan dan cadangan penambahbaikan terhadap produk saya. Kelemahan yang pertama ialah putaran motor AT menjadi perlahan apabila pengasah ditekan agak kuat semasa digunakan serta pengasah tidak dapat mengasah sepenuhnya. Kelemahan yang kedua ialah bateri perlu diganti apabila kehabisan kuasa. Kelemahan yang ketiga ialah peruma yang dihasilkan daripada epoksi mudah pecah jika terjatuh kerana penggunaan hot glue gun tidak bergetar dengan sepenuhnya. Cadangan penambahbaikan terhadap kelemahan yang pertama ialah menukar kepada motor AT yang mempunyai daya kilas yang tinggi supaya ditekan motor juga boleh berputar dan dapat mengasah sepenuhnya. Cadangan penambahbaikan yang kedua ialah menggunakan bateri berkuasa tinggi yang boleh dicas semula, serta menggunakan plug 3 pin atau USB dengan melengkapkan produk dengan alat pengecas tanpa wayar untuk menjimatkan kos mengganti bateri yang baharu. Cadangan penambahbaikan yang akhirnya ialah menggunakan bahan yang lebih melekat supaya perumahan tidak mudah pecah jika terjatuh. Slide ini merupakan rumusan atau refleksi saya semasa membuat produk ini. Produk pengasah pensel motor
pensel otomatik ini dihasilkan dengan tujuan untuk memudahkan pengguna mengasah pensel dengan cepat sehingga tajam. Pengasah pensel otomatik telah direka bentuk dengan secara ringkas dan menarik. Saiznya yang kecil memudahkan produk ini dikendalikan dan dibawa ke mana sahaja. Harga produk yang berpatutan menjadikan produk mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja. Harapan saya, pengasah pensel otomatik ini akan dapat memenuhi keperluan semua kategori pengguna khususnya kanak-kanak. Dalam proses membuat projek ini, saya telah menghadapi pelbagai cabaran. Ribuan terima kasih diucapkan kepada guru mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3, Puan Aniza, atas tunjuk ajar dan bantuan beliau bagi saya menyiapkan produk pengasah pensel otomatik. Ucapan yang sama ditujukan kepada kedua ibu bapa saya kerana atas dorongan dan sokongan mereka sehingga saya berjaya menyiapkan produk ini. Tidak lupa kepada sahabat saya serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau secara tidak langsung sepanjang tempoh saya menyiapkan produk ini. Saya berasa sangat gembira kerana cabaran tersebut dapat diselesaikan apabila produk dihasilkan. Pembentangan saya sehingga ini sahaja. Terima kasih. Okey, tahniah kepada Zihui. Pembentangan yang lengkap, jelas dan menarik ya. Okey, syabas ya Zihui. Okey, tapi tu sebelum tu Zihui, cikgu nak tanya, kamu ada rekod tak video pengujian produk? Ada. Boleh tunjukkan? Cukup, tetapi saya sudah delete di komputer saya. So, kamu simpan kat mana? Dekat telefon saya. So, boleh hantar pada cikgu. Cikgu tunjukkan pada semua. Boleh, saya hantar sekarang. Okey. Okey, cikgu bagi komen sikit pembentangan Zihui. Okey, Zihui punya pembentangan ni sangat menarik ya. Kita tengok slide dia pun tersusun. Lepas tu dia punya grafik dia pun cantik. Kemudian penerangan mengenai produk tu jelas. Zihui boleh explain satu persatu sebab dia buat daripada awal dan dia faham apa kehendak projek dia tu. Okey, kemudian tadi Zihui cakap ada sedikit masalah kan yang dihadapi ketika menyiapkan produk ni. So boleh cerita sikit apa masalah yang dihadapi? Ya, cikgu. Seperti saya membuat projek ini, saya tidak faham tentang apa tajuk yang saya buat. Saya boleh tanya kamu dan dapat diselesaikan. Oh, so masalah dapat diatasi lah. Ya, dan selain itu, cabaran yang kedua ialah kos bahan serta mencari bahan yang diperlukan ialah sangat memerlukan masa. Dan saya terima kasih ibu bapa saya membelikan bahan dan kepada saya untuk menyiapkan produk ini. Okey, bagus Zihui. Sekejap boleh tunjukkan dulu kamu punya penambahbaikan tu. Slide untuk penambahbaikan. Okey. Kelemahan tadi ya. Okey, ini adalah kelemahan dan cadangan penambahbaikan untuk produk Zihui. Jadi pelajar lain ada nak bagi cadangan ataupun komen tak? Cuba komen bahagian chatting, di ruangan chatting. Cikgu nak tengok komen. Siapa komen tu pun ada markah untuk dia penglibatan untuk pembentangan. Menarik ke, kalau ada cadangan untuk ditambah baik, okey boleh senaraikan. Cikgu nak komen sahaja. Bagus ke, tak bagus ke, menarik ke. Kalau nak cadangkan penambahbaikan pun boleh. Ada siapa-siapa nak bagi komen?
Okey, Sherilyn cakap menggantikan penggunaan epoksi kepada plastik supaya tidak mudah pecah. Okey, ni pun boleh diambil sebagai cadangan Untuk masalah yang mana tu? Perumah yang dihasilkan daripada epoksi mungkin mudah pecah jika terjatuh. Okey, boleh menggunakan plastik juga, tetapi untuk projek tingkatan 3 ni sebenarnya kita nak aplikasikan apa yang telah kamu belajar semasa tingkatan 1, 2 dan 3 tu. Jadi kita nak kamu pilih teknologi yang kamu telah belajar lah. Sebagai contoh, ini teknologi pembuatan ni penggunaan epoksi dan resin. Jadi kalau kita tidak terikat kepada penggunaan teknologi tu, banyak lagi bahan-bahan lain yang kita boleh gunakan untuk menggantikan bahagian epoksi dan resin. Okey, bagus Sherilyn. Pelajar lain ada lagi tak nak komen? Okey, kalau tak ada, Zihur boleh tutup slide. Cikgu nak share kamu punya video pengujian. Stop presenting Okay, thank you Zihur. So cikgu tunjuk Zihur punya video pengujian untuk contoh. Okey, ni dia video Zihur. So kita tekan. Boleh nampak tak? Tapi kan tak ada hasil Okey, so tajam Okey, nampak tak Zihur punya video pengujian tu pelajar? Nampak tak? Semua tak nak bagi respon cikgu tanya. Pelajar nampak tak? Kalau nampak dan jelas, komen 1 dekat bahagian chatting. Kalau tak nampak, komen 2. Kamu ni malas nak type. Okey, 3 orang dah ramai jawab 1 Okey, so ini adalah contoh permulaan pembentangan yang baiklah. Semua lengkap Zihur buat daripada dia punya dokumentasi, pembentangan maklumat untuk pembentangan, dia sediakan juga BBM yang lengkap dan juga video pengujian yang telah dibuat. Okey, nanti pelajar lain yang belum buat, kamu boleh tengok contoh daripada Zihur ini sebagai panduan. Okey, terima kasih Zihur. Pelajar lain yang belum siap, okey, gunakan waktu cuti seminggu ni untuk siapkan keseluruhan produk kamu. Start hari ni kita cuti seminggu kan, jadi ambil masa seminggu tu untuk kamu siapkan segala yang berkaitan dengan projek. Okey, dokumentasi dan juga pembinaan projek. Okey, jadi kalau ada masalah boleh kontak dengan cikgu sepanjang cuti ni. Lepas cuti ni kita akan teruskan presentation. Jadi selepas cuti ni cikgu tak tanya siapa yang nak present volunteer, cikgu terus buat jadual sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini.